Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar penonton Hello Sintok? Pada hari ini bersama saya pengacara baru anda dalam Hello Sintok, iaitu bersama saya Hafizuddin dan juga Amboi segaknya. Alhamdulillah, terima kasih Hafiz. Nama apa ni? Nama saya Dalila. Bersama dengan Kumbang pada hari ini ya. Ya, kalau kita tengok pada minggu lepas, episod yang lepas, kita tengok ada dua orang bunga yang menyerikan set Hello Sintok kita. Tapi hari ini kita kata melengkapi lah. Ya, antara satu sama lain. Betul. Jadi pada hari ini sebenarnya kita nak membincangkan satu topik yang orang kata dekat dengan ibadah. Betul. Kita sebagai umat Islam. Dan semestinya saya sendiri selaku penerima beasiswa Lembaga Zakat Negeri Kedah, saya rasa sangat-sangat dekat dengan kita. Tapi topik kita pada nak tanyalah dekat Dila. Ya. Dila sendiri pernah tak bayar zakat sendiri? Soalan Hafiz. Saya suka soalan Hafiz. Memandangkan saya masih seorang pelajar, saya di bawah tanggungan ibu bapa saya lah. Okey, maksudnya tak bayar lagi lah. Maksudnya tak bayar lagi. Sama lah macam saya pun. Masih lagi di bawah tanggungan. Nanti mana tahu dah kerja nanti boleh bayar zakat sendiri. Betul. Dan kita nak bagi tahu juga kepada penonton, zakat ni sebenarnya merupakan ibadah rukun Islam kita yang keberapa? Keempat Hafiz. Jadi wajiblah untuk kita melaksanakannya. Duk cakap pasal zakat ni sebenarnya, apa topik kita pada hari ini tu Dila? Baiklah, topik kita pada hari ini, kita akan membincangkan mengenai IPIS ataupun Institut Penyelidikan dan Inovasi Zakat. 2.0 fokus pembangunan ummah. Nampak tak tu? Dalam menyelesaikan kemaslahatan ummah tu, betul, kita ada IPIS. Jadi kita bawakan orang kuat IPIS. Undangan kita pada hari ini iaitu kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Selama Makmur yang merupakan pengarah Institut Penyelidikan dan Inovasi Zakat Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa khabar Prof, sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Nampak tak Prof bersemangat? Semangat nak bagi info kepada kita lah pada hari ini, nak bagi pengetahuan baru kepada kita, nak menjawab 1001 persoalan yang mungkin Hafiz sendiri ada nak tanya Prof. Betul. Sebenarnya Prof bersemangat nak menjawab, kita pun bersemangat nak bertanyakan soalan kepada Prof. Jadi Prof, sebenarnya banyak orang kata persoalan dalam masyarakat kita. Sampai ada yang tersalah sebutlah IPIS. Sedangkan sebutnya IPIS. Ya, betul. IPIS. Dan bila sebut tajuk kita iaitu IPIS 2.0 ni. Sedangkan IPIS pun tak tahu. Apatah lagi IPIS 2.0. Jadi persoalannya Prof, apakah IPIS dan apakah IPIS 2.0? Apa pula beza dia? Silakan Prof. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Hello Sintok kerana menjemput saya untuk mengikuti ataupun deliver pada hari ini berkaitan dengan IPIS, especially IPIS 2.0. Memang ramai sebelum ni tersalah sebut, IP sebab I tu stand for Islamic macam tu kan, tapi sebutan sebenarnya adalah IPIS kerana I itu adalah Institut Penyelidikan dan Inovasi Zakat. So I is E lah, so IPIS. So alhamdulillah. So apa beza IPIS 2.0 ataupun 2.0 dengan IPIS sebelum ini? Untuk pengetahuan semua, IPIS ni telah ditubuhkan semenjak tahun 2018, and tahun 2022 ini IPIS adalah tahun keempat penubuhannya, dan alhamdulillah banyak perkembangan. So kalau dalam ekonomi kita katakan bila kita dah mula menjangkau ke tahun kelima, insya-Allah pada tahun 2023 dia dah mula masuk kepada skala yang lebih, skala ekonomi yang lebih panjang. Jadi usia yang lebih matang begitu. Jadi tempoh permulaan pada 2018 telah pun kita lalui, dan sekarang ini kita menuju ke tempoh yang lebih mencabar, iaitu IPIS 2.0. Sebab itu kami namakan sebagai IPIS 2.0. Dan dalam IPIS 2.0 ini banyak transformasi yang cuba kami bawakan. Pertama sekali kami target ataupun menfokuskan kepada penyelidikan. IPIS ni jangan salah faham IPIS ni adalah Institut Penyelidikan, bukannya agihan zakat. Agihan zakat kita ada satu unit lain di dalam UUM ini yang fokus kepada pembahagian ataupun agihan zakat.
Walau bagaimanapun, IPIS ini memang fokus kepada penyelidikan, inovasi, program-program untuk pembangunan ummah. Okay? Kita tak kata just only pembangunan ekonomi ummah, tapi both ataupun merangkumi keseluruhan, iaitu pembangunan insan, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial yang untuk ummah, okay? Untuk asnaf sebenarnya, dan seterusnya adalah untuk ummah. So alhamdulillah, jadi kita mengharapkan ataupun sedang mengubah banyak perkara, menambah baik, okey, menambah baik banyak perkara, terutama dari sudut pengurusan, okey, dari sudut fokus penyelidikan, okey, fokus penyelidikan kami ini terbahagi kepada beberapa antaranya adalah ekonomi zakat menurut Al-Quran dan Sunnah, fiqh zakat contemporary, urus takbir dan pelan strategi institusi Islam, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan ummah. Okey, ada banyak lagi yang kami fokuskan. Jadi penyelidikan ini pula semakin bertambah, geran-geran penyelidikan. Maksudnya kategori penyelidikan kita pun semakin bertambah, iaitu kita ada penyelidikan geran penyelidikan biasa, okey, geran penyelidikan kontrak iaitu consultation, kemudian kita ada geran penyelidikan 3+1, okey, ataupun 1+3, kemudian kita juga ada menawarkan penyelidikan matching grant, okey, matching grant. Jadi dan insya-Allah lepas ni kita akan menawarkan pula penyelidikan geran penyelidikan sosial. Right, so banyak lagi geran-geran, sebab kita menerima IPIS ini menerima 450,000 setahun, okey, untuk penyelidikan saja, untuk mengagihkan, untuk diagihkan kepada geran penyelidikan sahaja. Jadi peluang sebenarnya, dan ini khas untuk warga UUM, okey, warga UUM. So geran penyelidikan ini mesti diketuai oleh warga UUM sahaja. Tetapi boleh collaborate ataupun bekerjasama dengan institusi ataupun universiti-universiti yang lain untuk sama-sama menerajui penyelidikan-penyelidikan tersebut. Okay? So hingga setakat ini, okay, since 2018 sehingga 2022, kita telah mengagihkan sebanyak 1.5 juta okay, geran penyelidikan, dan lebih daripada 120 projek penyelidikan telah diagihkan kepada sahabat-sahabat warga UUM, dan alhamdulillah penyelidikan ini dia tak lama, setahun sahaja, tapi alhamdulillah dia dapat memenuhi kehendak pertama sekali funder kita lah, iaitu LZNK sendiri, Lembaga Zakat Negeri Kedah, okay, dan memang dipantau cukup rapi oleh LZNK, dan penyelidikan ini untuk benefit ummah, untuk benefit ummah, especially asnaf di di Kedah ini, dan juga para pelajar UUM. Itu yang lebih aula lah orang katakan. Okay, apa-apa sahaja program latihan penyelidikan yang mana impaknya nanti akan meningkatkan pembangunan asnaf, okay, pelajar-pelajar asnaf UUM ini akan menjadi fokus penyelidikan kami, insya-Allah. Itu dia. Dengan panjang lebar sekali. Doktor telah menceritakan kepada kita yang mana IPIS ini memfokuskan tentang, fokus utamanya merupakan penyelidikan. Betul. Berkaitan dengan zakat itu sendiri. Menarik sebenarnya. Topik kita ni semakin hangat kita nak bicarakan. Jadi soalan kita yang seterusnya berkaitan dengan IPIS ni. Baiklah, dengan katalah Prof, Lembaga Zakat Negeri Kedah ni telah memberi sejumlah grant sebanyak 335,000. Betul banyak tak, tu. Prof? Jumlah yang banyak. Jadi boleh tak Prof jelaskan sedikit mengenai projek penyelidikan terkini IPIS ni? Dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada soalan tersebut, dan memang alhamdulillah saya banyak-banyak bersyukur sebab projek penyelidikan ini adalah merupakan geran penyelidikan khas bernilai 335, yang mana 335,000 bukan sikit-sikit nilai, alhamdulillah, dan dia merupakan satu, saya boleh katakan sebagai satu projek mega, okey, projek mega untuk pembangunan ekonomi ummah yang diminta ataupun diamanahkan oleh CEO LZNK supaya kita meneruskan ataupun tujuan kita ialah kita nak sustain, memastikan bahawa program zon pembangunan ekonomi ummah yang sudah pun program yang sudah pun dijalankan oleh pihak LZNK ini akan dapat berterusan. Itu yang pertama.
kedua, kita nak program ini boleh diduplicate ataupun disalin, dikopi, untuk projek-projek pembangunan ummah di sektor lain ataupun di tempat lain. Zon pembangunan ekonomi ummah ini sebenarnya adalah fokus kepada smart sawah padi, yang kini telah pun berjalan di Yan, di Kubang Pasu, Alor, dan sedikit di Kuala Muda. Dan insya-Allah akan bergerak ke SIG dah ni. So sangat laju, alhamdulillah, tahniah kepada LZNK sebenarnya, dan pihak CEO ataupun LZNK meminta kepada penyelidik UUM sendiri untuk membuat penyelidikan supaya penyelidikan ini akan nantinya dapat memastikan projek mega ini terus sustain, terus sustain, dapat membantu pembangunan ekonomi ummah dan seterusnya dapat diduplicate. Projek ini sebenarnya merangkumi satu program penyelidikan plus 12 projek penyelidikan lain. Dia bukan sikit sebenarnya. Dia ada pembahagian, ada kecil-kecil lagi lah. Dia punya penyelidikan. Ada yang berkaitan dengan benih, ada yang berkaitan dengan SRI dan sebagainya. Jadi semua penyelidikan ini terangkumlah di bawah 335,000 tadi. Itu dia. Sebenarnya bila Prof sebut tentang SIG Kedah, saya sendiri merupakan anak jati SIG Kedah. Jadi itu merupakan salah satu daripada orang kata yang menarik tentang apa yang dilakukan oleh IPIS bersama-sama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah. Okey, baik. Jadi sebenarnya sebelum kita berehat seketika, kita tinggalkan dulu hint lah kepada Prof tentang soalan apa yang akan dibuat pada masa terdekat dan tahun depan, Prof. Jadi sedikitlah hint. Jadi sebelum itu kita simpan dulu jawapan tu, Prof. Betul. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Kembali lagi dalam Hello Sintok bersama saya Hafiz dan juga Dila. Hari ini kita membincangkan topik yang begitu menarik iaitu IPIS 2.0 fokus pembangunan ummah. Tadi sebelum kita berehat, kita telah tanya satu soalan khas kepada Prof iaitu tentang aktiviti ataupun program terdekat anjuran IPIS sendiri. Pada tahun 2022 Disember ini dan juga pada tahun 2023. Okey, sebenarnya kita dah dengar dah pun ura-ura tu sebenarnya. Dengar kata kita ada persidangan antarabangsa yang akan diadakan di Miri Sarawak tak jauh. Minggu depan saja. Minggu depan saja, dan juga kita juga ada dengar kata IPIS dan juga Lembaga Zakat Negeri Kedah ada hasrat untuk menganjurkan World Zakat Forum pada September 2022. Betul, Prof? 2023. Yes. Jadi boleh ceritakan sedikit tak tentang program-program ini? Silakan, Prof. Baik. Alhamdulillah, dan insya-Allah kami akan mengadakan menganjurkan IPIS akan menganjurkan persidangan antarabangsa, and this is not the first time, kali kedua sebenarnya. Sebab yang pertama dulu kita dah adakan di Langkawi pada tahun 2019 dan kali ini kita adakan di Miri Sarawak. Alhamdulillah. Kita panggil sebagai Zawid sebab dia adalah zakat, tax, wakaf and economic development. So dia punya akronim dia adalah Zawid lah, Zawid 2022. Alhamdulillah, ni kali kedua kita buat. Dan kita memilih Sarawak sebenarnya kita mengambil peluang yang ditawarkan oleh Sarawak Convention Bureau yang sekiranya kami dapat menawarkan ataupun menganjurkan program seminar ini ataupun persidangan antarabangsa ini, so maka Sarawak Convention Bureau ini akan menaja Zawid ni lah, dan alhamdulillah kita dapat penajaan sebanyak 70,000 daripada pihak Sarawak Convention Bureau. Dan Zawid ini agak special, dia bukan fully academic, dia adalah 50% akademik dan 50% lagi adalah participate by the practitioner, daripada Majlis Agama Islam, daripada lembaga zakat setiap negeri. Dan in fact kerana ini adalah international conference, kami juga menerima menerima participation daripada Nigeria, so ZECOM,
dipanggil Sokoto Zakat Commission. Alright. So yang itu daripada Nigeria sahaja kami dapat 10 penyertaan, alhamdulillah. Kemudian daripada Basnas, daripada Indonesia, Brunei, Tanzania, kemudian kita juga dapat daripada Philippines, okay, yang very minority kan, Muslim di sana, tapi mereka ingin belajar bersama dengan kita, okay, tentang bagaimana pengurusan zakat, pengurusan wakaf dan juga institusi-institusi Islam. Dan kemudian kita ada satu lagi program yang besar juga, okay, ni dah international conference dah ni ya, tapi kita ada satu lagi insya-Allah yang akan kita adakan pada tahun 2023. Ini sebenarnya adalah hasil lobby lah, lobby daripada pihak LZNK, okay, LZNK untuk membawa World Zakat Forum ini di negeri Kedah. Dia pilih negeri Kedah dan kita, okay, UUM menawarkan untuk menjadi co-organizer dan kalau boleh minta diadakan di UUM sendiri. Dia ada win-win strategi ataupun win-win situation lah yang kita harapkan daripada sini, kerana World Zakat Forum ini akan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 40 buah negara, okay, negara-negara Islam. Jadi memang sangat besar dan kita mengharapkan perkara ini dapat direalisasikan bersama-sama dengan LZNK, insya-Allah. Itu dia tadi penerangan berkaitan dengan aktiviti yang akan berlangsung. Ya, dalam tahun ini dan juga tahun depan insya-Allah. Orang kata sebenarnya ini adalah satu orang kata benchmark sebenarnya. Betul? Kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah dan juga IPIS sendiri. Saya sendiri sebenarnya bangga sebab dengar kata betul lah Prof, Lembaga Zakat Negeri Kedah merupakan antara orang kata pengurus zakat terbaik di Malaysia itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi bila kita bercakap tentang Lembaga Zakat Negeri Kedah juga IPIS ni, kita mesti nak tahu dengan lebih lanjut. Ya, betul. Betul tak berkaitan dengan IPIS sendiri? Jadi kita nak tanyalah Prof tentang hala tuju masa depan. Ke mana IPIS ini pada masa akan datang? Silakan Prof. Baik, ini soalan orang kata cepu mas lah sebagai director kepada IPIS. Harapan saya sangat besar, harapan kami UUM sangat besar sebenarnya untuk melihat suatu hari nanti, tak mau lama-lama, kalau boleh by 2026 IPIS ini menjadi salah sebuah high COE. Okay? Kita sangat mengharapkan dan kita cuba bekerja untuk mencapai IPIS ini sebagai sebuah high COE dan kita sebenarnya memerlukan, okay, UUM sendiri sebenarnya memerlukan sebuah high COE dan IPIS jadi orang kata eyeing lah, okay, institusi eyeing untuk UUM lonjakkan untuk naikkan sebagai high COE. Dan saya yakin dalam tempoh yang diberikan dan juga kekuatan rakan-rakan research fellow, okay, kita ada research fellow, kita ada fellow, associate fellow dan juga UUM management sendiri, okay, management team of UUM sendiri yang begitu bersungguh-sungguh membantu, support kami, okay, sokong kami IPIS, insya-Allah kita boleh capai high COE tersebut. Dan high COE ini bukan sahaja sebenarnya untuk IPIS, untuk LZNK ataupun untuk UUM. Sebaliknya, sekiranya IPIS ini berjaya mendapat high COE, kedudukan high COE ini, sebenarnya ia telah meningkatkan martabat Islam itu sendiri, kerana IPIS ini berkait dengan zakat dan zakat ini merupakan salah satu daripada instrumen Islamic economics yang kita boleh hanya dengan zakat, okay, kita dapat bangunkan ummah. Okay, maksud saya di sini ialah walaupun tanpa high COE itu, kita masih lagi boleh menjadi sebuah institusi yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi ummah. Back to our vision, back to our vision. Niat kita tu yang paling penting lah. Kita nak jadikan IPIS ini sebagai salah sebuah institusi penyelidikan terkemuka dunia, okay, sehingga menjadi rujukan berkaitan dengan penyelidikan berkaitan dengan zakat, insya-Allah. Dan yang paling penting ialah kita sama-sama, seluruh warga, saya menyeru kepada seluruh warga UUM di luar sana, okay, untuk sama-sama membantu untuk menyediakan atau menjalankan penyelidikan yang berkualiti, yang berimpak tinggi untuk kita sama-sama membangunkan ummah. Dan high COE itu adalah, kalau ikut itu adalah bonus lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau ianya berlaku, insya-Allah.
Itu dia tadi. Panjang lebar tu. Kita tanya. Hala tuju saja, tapi kita dapat keseluruhan berkaitan dengan IPIS itu sendiri. Kita juga mendoakan semoga dengan adanya IPIS ini dapat membantu menyelesaikan kemaslahatan ummah, membantu golongan-golongan asnaf di luar sana. Terutamanya kita kata fokusnya kepada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Utara Malaysia itu sendiri. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Selamah Makmur atas orang kata pencerahan yang begitu jitu, mampat sekali. Jadi Dila, rasanya dah terjawab ke semua soalan kita tadi? Alhamdulillah, berdasarkan soalan yang telah diutarakan oleh kita sebentar tadi kepada Prof sendiri, banyak mungkin terjawablah antara 1001 persoalan yang kita telah tanya sebentar tadi. Itu dia punya orang kata padu kita punya speaker kita bawakan pada hari ini. Betul. Sampai dah terjawab semua persoalan kita. Jadi, kepada para penonton kita harapkan dengan adanya IPIS ini dan juga Lembaga Zakat Negeri Kedah khususnya kepada rakyat negeri Kedah, kita bersyukur seadanya dengan adanya mereka supaya kita dapat juga orang kata rezeki dan kita ini dapat orang kata senang banyaklah. Betul. Dengan adanya IPIS dan juga Lembaga Zakat Negeri Kedah. Okey, sebenarnya kita ada segmen yang seterusnya. Jadi sebelum itu kita berehat dululah. Orang kata sebelum kita ke segmen seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana penonton. Jumpa lagi selepas ini. Kembali kita lagi dalam rancangan Hello Sintok, Hafiz. Tadi kita dah dengar penjelasan yang begitu padat dan telah menjawab 1001 persoalan kita mengenai zakat. Betul, rasanya kita dah macam faham sangat mengenai zakat itu. Kan kita lebih kepada santai kali ni. Betul. Segmen kita kali ni sebenarnya saya teruja sebenarnya. Ya, saya pun macam bersemangat daripada tadi sebab kita dah berborak sedikit sebanyak dengan kita punya tetamu kita pada kali ini, Hafiz. Betul. Kita dah tanya macam-macam dah pun. Ya, sebab semangat. Okey, sebelum tu soalan dululah kita bagi kepada Dila. Ya, saya. Dila pernah daki gunung? Kalau gunung-gunung tu taklah, kalau bukit tu ya. Gunung tu macam saya pun nak cuba kalau boleh. Tapi mungkin lain kali kalau ada ruang dan peluang, boleh cuba? Semangat tu dah ada. Ya, betul. Itu yang pasti. Yang penting sekarang ni kita nak bincangkan topik kita sangat dekat sebenarnya dengan apa yang kita cakap sebentar tadi, iaitu topik kita pada kali ini iaitu Demi UUM Annapura Base Camp ABC ditawan. Amboi. Topik kita sebenarnya kita juga membawakan tetamu istimewa yang akan bersoal jawab dengan kita. Berkaitan dengan topik kita pada kali ini. Sebenarnya apa orang kata program yang dilaksanakan ni? Nama apa? Dengar kata macam lain macam nama tu. Nama program dia, Hafiz, adalah UUM ABC Endurance Challenge 2022, Hafiz. Bukan biasa-biasalah nama dia ni, Fiz. Sangat complicated. Ya. Okey, sebab itu kita bawakan juga yang lebih arif untuk bercakap tentang topik kita pada hari ini, iaitu kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Zuani Ishak dan juga Puan Adila Ishak. Apa khabar doktor? Dengan Mami. Kita panggil Mami jelah senang sikit kan. Apa khabar Doktor Mami? Sihat? Ya, alhamdulillah sihat. Okey. Alhamdulillah. Semangat. Ya. Kita nak sebenarnya topik kita kali ni. Ya, betul-betul. Mami dan doktor pun bersemangat nampaknya. Jadi kita mulakanlah dengan orang kata buah mula orang kata, Mami. Betul? Soalan dia adalah berapa pendaki yang terlibat? Dengar kata ramai jugalah. Berapa tarikh pendakian bermula dan berakhir dan persediaan sebelum pendakian itu, Mami? Silakan, Mami. Okey, terima kasih Hafiz dan Dila. Okey. Sebenarnya kita program ni, aktiviti ni UUM ABC UUM Endurance 2022. Okey, kita terdiri daripada 20 orang staf UUM sendiri, iaitu 16 daripada kakitangan akademik dan juga 4 orang daripada kakitangan pentadbiran lah. Yang mana kita di bawah UUM Hikers sebenarnya aktiviti ini. Kalau kata tadi ada kita bincang kan, Hafiz, kita ada satu kelab UUM Hikers. Jadi daripada situlah tercetusnya untuk melaksanakan UUM ABC
UUM Endurance 2022. Sebenarnya yang ni kita rancang pada tahun 2020. Ya, 2020. Tapi disebabkan pandemik yang berlaku pada masa tu, pandemik pada 18 Mac betul. Kita sepatutnya kita ke Annapurna ABC ni pada 22 Mac. 22 Mac. Jadi aktiviti tu tangguhlah ke tahun 2022. Okey. Kita punya ahli kita, pendaki kita ada 15 lelaki dan 5 perempuan. Okey. Semua kebanyakannya adalah berumur 40 ke atas. Oh, masih kuat. Okay, maknanya semangat tu sebenarnya semangat tu yang membuatkan kami boleh sampai ke Annapurna Base Camp. Ya. Okay, kemudian perancangan kita selama 12 hari lah. 12 hari bermula daripada kita bertolak dan singgah di Kathmandu, maknanya menginap di Kathmandu. Kemudian kita ke Pokhara, ke Pokhara. Kemudian barulah kita mula pendakian kita. Okay, pada 19 hari bulan kita bertolak dan pendakian kita bermula pada 22 sehinggalah 27 hari bulan pendakian kita selama 6 hari, iaitu 4 hari mendaki dan juga 2 hari turun. Okey. Kemudian balik tu kita turun ke Pokhara lagi dan ke Kathmandu, kemudian bertolak balik lah. Okay. Itu dia sedikit orang kata buah mula orang Ya, kata intro. tentang bagaimana perjalanan mereka ke Annapurna. Annapurna Annapurna Base dah Camp. sebut kan sebab Ya. kat Nepal sebenarnya. Dekat Nepal. Dan ketinggian dia pun 4,130 meter. Wah, begitu tinggi Hafiz. Belum pernah kita sampai. Ya, betul. Mungkin satu hari nanti kita akan sampai. Kita tak mana tahu. kita nak tahu Ya. kan. Okey, soalan seterusnya kepada doktor. Doktor, saya nak tanya berkaitan dengan nak pergi ke Annapurna Base Camp ni mesti ada cabaran dia kan. Boleh tak doktor cerita sedikit sebanyak mengenai cabaran yang dihadapi oleh kelab ni? Silakan. Okey, terima kasih Adila dan juga Hafiz. Bila kita cakap tentang cabaran ni, bila kita nak mendapat satu kejayaan, kita perlu ingat cabaran tu memang ada. Betul. Memang ada. Tapi yang kalau saya boleh rasakan satu perkara yang unik tentang grup kami ni bukanlah pendaki-pendaki yang padu. Kami ni terdiri pada kaki tangan UUM yang ada keinginan, yang ada nak menyahut cabaran tu. Kalau tengok pada bilangan kami yang begitu, ada di antaranya pesara daripada UUM dan juga yang berusianya kebanyakan kita daripada lebih pada 50 tahun ke atas. 40 ke 50 tahun ke atas. Itu cabaran pertama tu kami mesti nak menyediakan memandangkan dengan keadaan diri kita. Betul. Yang sebenarnya bukanlah pendaki yang padu. Jadi cabaran pertama kita perlu kita hadapi yang kita kena sediakan ialah penyediaan diri sendiri. Bagaimana nak sediakan, boleh tak yang kita bubuhkan program tu nama endurance tu sebab kita membayangkan perjalanan kita mengambil masa 6 hari. Pendakian tu mengambil masa 6 hari. 4 hari menaiki dan 2 hari menurun. So perjalanan tu yang panjang tu memerlukan kalau kita naik Gunung Mak Chun seperti Hafiz kata pengalaman tadi, kalau kita naik Gunung Mak Chun contoh, kita naik balik rumah rehat. Tapi kali kita dah rehat, esok nak mulakan lagi perjalanan. Jadi persediaan tu perlu rapilah dari segi stamina, itu yang pertama. Dan juga kalau boleh katakan sebab kita mendaki pada ketinggian yang melebihi 3,800, perkara yang paling kita bimbang adalah acute mountain sickness. Kalau bahasa ringkasnya dia panggil AMS. Perkara ni berlaku sebab kita berada di keadaan tahap yang tinggi dan oksigen makin rendah. Betul. Membuatkan kita punya pernafasan tu akan ada sikit gangguan. Maksud kita perlu nak membiasakan. Kita tak biasa, kita di tahap bawah dan kita nak pergi tempat yang tinggi. Kita nak membiasakan diri kita dengan keadaan situ. Itu selalu paling yang kami bimbangi. Tapi selepas dapat daripada nasihat, sebelum pergi tu kita ada persediaan. Kita ada sedikit taklimat daripada doktor daripada UUM, pakai daripada pusat Pusat Kesihatan UUM.
dapat sikit taklimat tentang persediaan untuk menghadapi AMS dan juga nasihat-nasihat dengan guide yang bersama kami sepanjang perjalanan tu. Jadi alhamdulillah kesemua peserta yang menyertai program ini berjaya sampai ke puncak itu, ke base Annapurna Base Camp tanpa sebarang kecederaan yang serius. Alhamdulillah. Dan actually kalau cakap tentang cabaran pula, satu lagi, setiap hari kami menghadapi cabaran berbeza. Dan setiap peserta, kalau Hafiz dan Dila berpeluang untuk bertemu dengan mereka, dia pun mempunyai cabaran berbeza. Setiap mereka mempunyai cerita yang berbeza. So cabaran kita pada setiap hari, contohnya pada hari pertama pendakian, agak excited. Betul. Agak excited dan perjalanan tu mengambil mengambil jarak 13.7 km perjalanan tu. Dan dalam perjalanan pada hari pertama tu kita melalui jambatan yang terpanjang di Annapurna Agent tu, dalam area Annapurna tu, Titi Gantung. Jambatan Titi Gantung yang jaraknya 287. Jarak titi tu. Itu hari pertama. Gayat-gayat sikit nak titi tu kan. Betul pada hari kedua pula cabaran dia lain pula. Sebab bila kita makin naik ke atas tu, cabaran dia kita naik atas, tempat tu memang disediakan, memang sangat elok. Saya memang puji juga dengan keadaan di Annapurna. Perjalanan kami ke Annapurna disediakan dengan jalan-jalan yang memang dia orang sediakan, maksud banyak tangga. Hari kedua perjalanan kami melibatkan 90% mendaki tangga. Mendaki dan sampai di satu tempat, kita turun balik ke Lower Simbua, kita naik balik ke Upper Simbua. Itu perjalanan yang agak mencabarlah pada kami. Dan berikutnya hari ketiga, cabaran lain pula kita hadapi. Hari itu kita menuju ke tempat Durali yang ketinggiannya 3,230. Untuk di sini di mana kami dah mula berasa sejuk. Dan Allah izin pada hari itu hujan. So perjalanan tu memang cantik, kita melalui kawasan hutan buluh. Air terjun, landscape sangat cantik, tetapi waktu itu Allah izin hujan. Jadi kami lalui cabaran tu hari kedua. Dan hari keempat ialah hari yang paling excited, di mana kami akan tiba di Annapurna Base Camp. Di mana juga kami akan bersedia sekiranya berlaku AMS. Itu hari yang, dan cuaca makin dingin. Perjalanan tu rasa nampak dah base camp tu, tapi nak menapak tu berat. Pelan. Dekat dah tu. Tak boleh pergi, tapi masih pelan. Sebab oksigennya makin rendah. Itu perjalanan hari keempat. Kemudian tapi alhamdulillah bila kesemuanya sampai, tak ada no one left behind. So kami dengan kerjasama semua ahli kumpulan, kerjasama guide, kami sampai dalam peserta terakhir, itu saya tu, pada pukul 3.20 petang. Okay. Dan hari keempatnya, cabarannya pula, hari kelima, cabaran yang boleh turun pula, naik 4 hari, turun 2 hari. Jadi macam mana? Perjalanan tu panjang. Panjang. Jadi kita memang ambil masa yang agak panjang. Dan perkara sama juga pada hari itu Allah izin hujan. Dan yang terakhir sekali, hari terakhir, kita turun semula ke akhir, hari terakhir. Alhamdulillah. Itulah antara perkara-perkara. So dengan cuacanya, dengan attitude yang tinggi, itu cabaran-cabaran yang kami hadapi. Okay. Itu dia. Dengan panjang lebar sekali. Doktor ceritakan tentang cabaran yang dihadapi sepanjang pendakian, penurunan. Kita yang dengar, kita yang mengah. Ya, betul. Mana taknya berjalan dah hari tu dah 13.1 kilometer. Hari pertama. Betul. Hari pertama Saya berjalan nak pergi kelas ke kuliah pun mengah, Fiz. Nampak tu. Tapi tak apa. Kita jangan endahkan sangat tentang perjalanan itu. Yang penting semangat itu. Ya, betul. Mami dan doktor, semangat pendakian itu yang pasti kena ada. Barulah kita dapatkan orang kata kepuasan. Ya, betul. Sebut pasal kepuasan. Kita nak tanyalah juga. Setiap orang ni kalau dia melaksanakan sesuatu benda, dia ada something yang dia nak capai. Dan dia ada benda yang dia akan rasa satu benda yang menjadi kepuasan bagi dirinya. Jadi kita mulakan dengan Mami dulu. Mami dapat apa sebenarnya dalam ekspedisi ni, Mami? Cerita sikit, Mami. Okey. Dapat puas. Dapat puas. Kan? Okey, sebenarnya saya sendiri minat mendaki. Jadi dari
sebelum daripada muda-muda lagi saya dah mula mendaki kan. Jadi bila dapat menakluki Annapurna Base Camp ni yang dengan ketinggian 4130 meter ni, yang mana ada halangan-halangan dia. Asal memang puas. Memang puas. Dan kepuasan tu sebenarnya dia terlalu subjektif kan kalau kita nak ceritakan. Sebabnya dia setiap tempat, setiap bukit, setiap gunung adalah berbeza. Nah, jadi dan saya juga mungkin saya ni pecinta alam lah. Saya suka tengok tempat-tempat yang menarik. Yang bukan menarik tu maksudnya yang berkaitan dengan hutan, gunung, bukit kan. Jadi bila dapat tengok dan juga view tu yang cantik, masya-Allah kan. Tampak aja tu sampai macam bila nak berfoto, biasalah kan kita ni berfoto tu memang tak boleh lepas lah. Jadi sampai macam tak ada tempat nak tuju, nak ambil gambar. Kan, nak ambil gambar. Okey. Dan tapi itulah gambaran yang kita ambil dengan foto dengan apa yang kita tengok sendiri tu adalah berbeza. Sangat berbeza. Jadi itulah yang kata kepuasan tu. Dia bukan saja kita nak menuju ke puncak tu saja, tapi sebenarnya kita nak menghayati apa yang ada di sekeliling kita semasa kita mendaki tu. Itu adalah kepuasan. Dia bukan saja dari segi pemandangan. Sebenarnya kita dapat juga tengok dari segi, contoh macam penduduk di sana kan. Sebenarnya ada 2-3 hari tu, 2 hari kan ya, 2-3 hari tu memang kami melalui tengok kampung-kampung, perkampungan. Dan kita dapat tengok di sana, perkampungan di sana, penduduk di sana yang kita boleh compare dengan kita di Malaysia ni. Jadi itulah yang kepuasan dan yang paling saya puas sekali, apabila trek sebenarnya trek mendaki tu adalah berbeza dengan yang saya pergi sebelum-sebelum ni. Contoh kalau kata berbezanya dari segi dengan saya sebelum tu saya melakukan training saya naik gunung tahan. Naik gunung tahan. Tapi mental sebenarnya yang paling kena kuat selain daripada fizikal. Jadi saya boleh dapat perbezaan antara naik gunung tahan dan juga Annapurna Base Camp tu. Jadi itulah kepuasan yang saya dapat. Sedang saya dapat bezakan kepuasan yang saya naik gunung tahan dan juga saya naik Annapurna Base Camp ni. Jadi itulah antara sikit yang dapat saya kongsikan lah. Kita boleh nak dengar pula doktor punya pengalaman, kepuasan apa yang doktor dapat. Tapi sebelum tu, rasanya saya nak tanya satu soalan yang menarik sebenarnya. Apa pengalaman yang paling tak dapat dilupakan doktor sepanjang doktor mendaki di Annapurna tu? Terima kasih Hafiz sekali lagi. Apa yang saya katakan, cuba pernah dengar tak Banjaran Himalaya? Banjaran Himalaya. Pernah terfikir tak di satu hari, saya tak pernah terfikir, di satu hari saya akan sampai di Banjaran Himalaya. Dalam perjalanan kami ke sana tu, di kawasan Annapurna tu kita ada 4 gunung yang tinggi. Kita ada Annapurna 1, Gunung Annapurna 1, kita ada Gunung South, Gunung Annapurna South. Kita ada Masa Cure dan juga kita Masa Pucere dan kita ada Gunung Hi Chun Li. So perjalanan kami ni diiringi melalui landscape yang kita nampak depan kita tu. Di mana dari apa kita nampak Masa Pucere tu nampak di bawah. Kita nampak keindahan tu, itu keindahan yang memang sangat indah. Cukup indah. Dan yang saya rasa indah tu saya dapat bersama suami. Saya bersama suami sampai ke puncak itu dan rakan-rakan yang sokongan rakan-rakan memang yang kita dapat bersama. Bila kita di dalam keadaan susah payah bersama, pengalaman pahit tu jadi indah. Kita dapat bersama dan kita tidak meletakkan tekanan pada peserta untuk memastikan semua berjalan satu kumpulan. Semua berjalan perlahan-lahan mengikut kemampuan masing-masing. Yang penting kita ada yang bersama kita. Dan kita jernih perjalanan tu yang kita kena jiwai, kita kena menikmatinya. Keindahan yang sungguh indah. Keindahan sungguh indah, kita mendapatkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kita dapat rasainya. Itulah yang saya rasa pengalaman yang pengalaman indah. Cukup indah. Cukup indah. Dan nampak kita sebab dengar, kita dengar dengan kita sekali rasa macam tu. Kita pun terinspirasi nak mendaki juga sebenarnya Dila. Terus esok ada hobi nak mendaki. Mana tahu boleh start dengan
Gunung Gunung- Bunga Raya. Bunga Bunga Raya. Bunga Raya yang ada Bunga dalam Raya UUM. dekat UUM ni. Okey. Sebenarnya bila kita bercakap tentang kelab UUM Hikers tadi kan disebut oleh Mami, sebenarnya semasa perjalanan ataupun pendakian ni ada tak orang kata sokongan daripada mana-mana pihak yang orang kata sekali mungkin sponsor mungkin yang ada dalam pendakian ini? Silakan Mami. Okey, terima kasih Hafiz. Okey, sebenarnya untuk melaksanakan aktiviti ni, ekspedisi ni kami adalah pihak-pihak yang kami mohon sumbangan dan juga saya lupa nak cakap tadi. Sebenarnya kami pergi ni bukan sahaja untuk mendaki. Kita ada juga melakukan CSR. CSR yang mana kita kena pasti CSR tu di madrasah, satu madrasah. Di satu madrasah yang kita bagi CSR lah, kita kumpul duit dan juga ni kan ada, maknanya ada kumpulan-kumpulan yang menyokong kami lah. Okey. Untuk menjayakan ni, untuk menjayakan aktiviti ni, kita mohon sumbangan dan juga ada juga yang bagi sumbangan. Contohnya seperti penaja utama kami. Okey, terima kasih berbanyak-banyak kepada penaja utama kami iaitu Tan Sri Feng, pengarah urusan Epic Valley Holdings dan pengurusi Yayasan Muhibah. Tan Sri Feng asing yang mana banyak yang bukan sahaja menyumbang dalam bentuk kewangan tetapi bagi semangat kepada kami. Okey, kemudian ada pusat alumni UUM dan juga Persatuan Alumni UUM. Ada juga UECSB, UECSB, He and She Coffee UUM, Co-op Bank Pertama dan juga Tuan Haji Zainuddin, itu Attaché yang konsulat di Malaysia di Kathmandu yang menguruskan CSR kami. Yang menyumbang, maknanya menyumbang dari segi tenaga dan juga segi kewangan lah. Itulah yang daripada ni. Kemudian ada Batik Air. Batik Air sponsor kat kami juga dalam 100 kilo untuk kita bawa itu yang di kargo kan. Kemudian Ohana Adventures. Ohana Adventures adalah ejen yang bawa kami di sana lah, ke sana. Jadi adalah sumbangan dari segi tenaga juga yang diberikan lah. Itu dia. Orang kata penghargaan yang diterima oleh kelab UUM Hikers. Orang kata semuanya demi menjayakan program kita ni. Jadi Lila, kita nak orang kata nak tutup dah segmen kita kali ni. Terima kasih kita ucap banyak-banyak kepada Mami dan juga doktor kerana sudi hadir bersama Hello Sintok pada kali ini. Jadi untuk itu sekian saja daripada kami. Jumpa lagi pada episod seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.